Buletin Didik 23 Jun bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah Kebangsaan St. Patrick, Tawau, Sabah mencipta nama di peringkat antarabangsa selepas kumpulan muzik dari sekolah itu diumumkan sebagai pemenang Festival Muzik Alam Maya Funlish 2021. Kumpulan berkenaan yang mewakili negara menjuarai kategori persembahan instrumental bagi peringkat umur 11 hingga 17 tahun. Kejohanan secara maya itu diadakan pada 21 Mei lepas dan disertai pelajar dari beberapa negara, antaranya Rusia, Taiwan, India, Croatia dan Mexico. Walaupun diadakan secara maya, kejayaan berkenaan amat bermakna buat peserta yang sebelum ini hanya mengikuti beberapa siri pertandingan muzik di peringkat negeri dan kebangsaan. Kami warga sekolah SK St. Patrick Tawau merasa amat bersyukur kepada Yang Maha Esa kerana telah berjaya memenangi acara peringkat antarabangsa yang diadakan, iaitu Funlish Virtual Music Festival. Sebagai sebuah sekolah, sudah tentu penglibatan turut dilihat dari segi penglibatan di dalam peringkat antarabangsa, dan nyata sekolah kami telah berjaya terpilih. Dan itu adalah satu kejayaan yang amat membanggakan, bukan saja bagi semua warga tetapi juga saya pasti untuk daerah Tawau dan juga negeri Sabah. Alhamdulillah, akhirnya usaha kerja keras murid-murid St. Patrick telah membuahkan hasil yang membanggakan. Saya harap usaha ini akan terus berkekalan. Terima kasih juga kepada pentadbir, guru-guru dan persatuan ibu bapa yang telah banyak memberikan sumbangan dan dorongan kepada kelab muzik SK St. Patrick. Adik Frida Ashley R. Lajut dari sekolah berkenaan turut terpilih sebagai naib juara persembahan vokal kejohanan. Saya rasa very nervous but also happy at the same time. And also I also want to thank you my teacher. Terima kasih untuk Cikgu Faizal, to my friends and to all the teachers support and my parents support, to everyone yang termasuk di dalam kita punya grup ni. Kumpulan muzik dari Sekolah Menengah St. Patrick yang turut menghantar penyertaan bagi mewakili negara pada kejohanan itu meraih tempat kedua kejohanan. Buat peserta, pengiktirafan di peringkat antarabangsa ini akan memberikan semangat baru untuk terus menceburui bidang muzik serta mengharumkan nama negara di masa hadapan. Seorang guru bukan hanya ditugaskan untuk mendidik, namun jiwanya lebih besar dari itu dan sentiasa berusaha memastikan setiap murid mendapat pendidikan yang sepatutnya. Bergerak ke arah itu, guru-guru dari Sekolah Kebangsaan Titi Tinggi di Padang Besar Perlis turun padang menjejaki murid yang tercicir sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Tanpa mengeluh dan rasa terbeban, kumpulan guru yang diketuai Cikgu Kaunseling Siti Rohana Harun membawa modul latihan untuk dihantar kepada beberapa murid sekolah itu yang dikesan tidak mengikuti kelas. Jarak antara rumah ke rumah bukanlah dekat. Ada yang terpaksa berjalan kaki kerana jauh dari jalan. Namun semua itu dilakukan demi kejayaan anak bangsa. Boleh tak bimbing cikgu Fani nak ikut PDPR? Boleh? Masya Allah, boleh nak? Sayang, kalau ketinggalan belajar tu. Nak? Jangan tinggal dah lepas ni nak? Boleh nak? Jadi bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu cikgu yang cikgu bagi modul dah buat dah? Buat dah sikit. Okey, tak apa, nanti yang kamu dah buat tu, kamu siap gambar hantar kat cikgu. Okey, yang BM cikgu dah bagi kan modul kan? Okey, yang ni cikgu bagi matematik. Ketika ditanya, mereka memberikan pelbagai alasan, antaranya tidak mempunyai peranti dan hanya berkongsi dengan ibu bapa menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti kelas terbabit. Mereka berjanji untuk menyiapkan kerja sekolah menerusi modul yang diberikan, selain akan berhubung dengan guru menerusi aplikasi WhatsApp sekiranya tidak dapat mengikuti PDPR. Kami berjanji akan mengikuti kelas PDPR. Janji betul? Tak dengar suara tu. Semua janji? Janji.
Menurut Cikgu Siti Rohana, ini merupakan fasa kedua guru-guru di sekolah itu turun padang bagi menyerahkan modul pelajaran kepada murid yang keciciran. Buat masa ini, pihak sekolah memberi tumpuan kepada murid tahap 2 yang melibatkan mereka yang di tahun 4 hingga 6 sebelum meneruskannya pada murid tahun 1 hingga 3 dalam tempoh terdekat. Kami akan sentiasa follow up murid-murid ini, kan? Jadi kita nak memastikan murid-murid ini akan sentiasa mengikut PDPR. InsyaAllah kalau boleh kita nak, kalau tak dapat 100% pun insyaAllah dalam 90% pun Alhamdulillah. Dalam program sama, pihak guru turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 120 keluarga B40 yang diedarkan di beberapa checkpoint. Bakul makanan itu merupakan hasil sumbangan dari pihak sekolah dan waris, selain sumbangan yang diterima daripada pengguna media sosial yang mengikuti Facebook sekolah berkenaan. Pada fasa pertama bulan lepas, seramai 147 keluarga asnaf sekolah terbabit menerima manfaatnya. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus mendapat sambutan pelbagai pihak. Usaha ke arah memastikan hasrat imunisasi berkelompok dicapai menerusi pemberian vaksin kepada 80% penduduk negara ini. Di Kedah, St. John Ambulance antara organisasi yang menggerakkan program capaian kepada golongan yang memerlukan bagi mendapatkan suntikan vaksin. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Pendekatan ini tercetus hasil permintaan yang disuarakan kepada Presiden St. John Ambulance Malaysia, Kedah Selatan, Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur. Ia adalah dengan menggerakkan aset milik pertubuhan itu bagi membawa individu yang terlantar dan pergerakannya terbatas mendapatkan suntikan di pusat pemberian vaksin. Proses pemindahan dan pergerakan individu terpilih ini dilakukan dengan pemantauan berterusan oleh pembantu pegawai perubatan serta sukarelawan terlatih. Daripada pengalaman kita dengan pusat pemberian vaksin ini, kita rasa sangat mudah dan sangat we are in sync, right? Sebab whenever mereka memerlukan kita untuk membawa pesakit, they will just call us and then kita akan buatlah. Dan juga vaksin sebelum kita sampai, kita akan inform kita sedang membawa patient, orang yang kita berikan vaksin, dan doktor akan bersedia untuk memberikan vaksin. Koordinasi dilakukan bersama PPV terpilih bagi membolehkan pemberian vaksin dilakukan di dalam ambulans. Penerima tidak perlu melalui proses dokumentasi yang rumit kerana semuanya sudah disiapkan pasukan sukarelawan PPV. Pemantauan pasca suntikan juga dilakukan di dalam ambulans sebelum penerima dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Patutnya memang macam inilah kan. Memudahkan bagi orang-orang yang sakit, yang terlantar macam saya lah. Saya ni dah setahun setengah dah sakit dah. Bukannya baru kan. Kalau nak rasa mari memang rasa macam malas. Tapi dah macam ni bukannya terpaksa. Kira ucapkan terima kasih banyak lah. Kalau orang tak ada tolong, makcik nak pergi sini, so makcik sini, makcik tak mahu dah. Nak jadi apa? Pasal apa makcik lah. Kalau tak ada angkota, tak ada tenaga langsung. Makan pun bukan lalu. Bawa macam ni selesa lah, no? Selesa, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tolong makcik macam ni. Rasa senang hati. Kejayaan program yang dirintiskan di Bandar Baharu ini dirancang untuk digerakkan ke daerah lain mengikut keperluan dalam masa terdekat. Seorang guru tidak menyangka hari persaraannya tetap diraikan dengan cara yang istimewa meskipun negara masih menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Azman Mat, 60 tahun yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Seri Iskandar Perak, menerima kejutan apabila watika persaraan diserahkan kepadanya melalui khidmat penghantar barang atau rider. Selain watika persaraan, Cikgu Azman juga menerima hiasan belon dan jabangan bunga bersama kek serta pulut kuning yang dihantar oleh guru besar Rosli Maun dan juga kaki tangan sekolah yang dihantar ke rumahnya yang terletak di Gelong Pepuyu, Perak. Memang sedihlah sebab kita dah lama mengajar kan. Kita dah duduk dengan murid-murid dah 35 tahun dah dengan kawan-kawan. Jadi bila kita nak tinggal, kita tak boleh juga. Kalau set main kita memang nak ke sekolah aja pagi. Tapi kena terimalah hakikatnya kita dah bersara.
Tambahnya, beliau hanya dimaklumkan mengenai sambutan istimewa ini secara dalam talian dan berterima kasih dengan penghargaan yang diberikan oleh pihak sekolah. Bercerita mengenai perkhidmatannya sebagai tenaga pengajar, Cikgu Azman berkata banyak kenangan pahit dan manis yang dilalui ketika mengajar di sebuah sekolah pendalaman di Sarawak apabila 2 kali perahu dinaikinya nyaris dihanyutkan arus deras Sungai Rajang. Jelasnya, insiden itu akan terus tersimpan sebagai kenangan terindah dirinya yang pernah bergelar pendidik. Sebuah firma penerbangan di India menjalankan ujian pertama penghantaran ubat dan vaksin COVID-19 ke kawasan pendalaman. Dron berkenaan mampu membawa beban 1 kg dengan jarak penerbangan 20 km. Pihak berkuasa turut membenarkan pelaksanaan ujian penerbangan melepasi had 450 meter berbanding undang-undang sedia ada. Sebelum ini, kerajaan India turut membuka bidaan untuk pengoperasian drone membantu melaksanakan proses perintis bagi penghantaran bekalan ubat. India dilihat ketinggalan dalam aspek drone berbanding negara lain, sama ada dari segi penggunaan atau kerangka perundangan. Kuda kepang adalah sejenis tarian tradisi yang dimainkan oleh masyarakat Jawa. Tarian kuda kepang mempunyai pengaruh latar belakang Jawa yang jelas, bertepatan dengan sejarahnya yang menyatakan bahawa ia berasal dari Jawa Timur. Kuda kepang dikenali dengan pelbagai nama seperti jaran kepang, kuda lumping, jatilan dan ebek. Pada awalnya, kuda anyaman yang dikepit di celah kangkang penari menggunakan daun pandan, tetapi kini ada yang diperbuat daripada papan lapis atau kulit lembu. Kuda kepang juga biasanya hitam dengan bulu tengkuk berwarna kuning dan kebelakangan ini ada yang membalutnya dengan baldu, terutama kumpulan yang kerap membuat persembahan di peringkat lebih tinggi. Untuk membuat satu persembahan, antara 20 hingga 25 orang diperlukan, di mana 9 orang adalah penari, 5 orang pula pemuzik, manakala selebihnya adalah danyang. Danyang adalah penjaga atau gembala kuda kepang yang menggunakan cemeti untuk mengawal gerak tari serta tingkah laku penunggang kudanya. Nabi SAW ni demam dia lebih lagi berat. Bacaan Al-Quran ni dia mempunyai gelombang yang menenangkan. Salat yang paling berat dirasakan ke atas golongan orang munafik ini adalah salat Isya. Sebagaimana kita maafkan orang, Allah juga akan maafkan kita. Kita sayang dia kerana Allah, dia sayang kita kerana Allah. Itu satu nikmat yang paling besar. Mina doakan untuk Abang dan Umi panjang umur, Allah sayang. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Aktif Didik TV dan ini episod Kemahiran Sukan Hoki. Kemahiran asas dalam sukan kriket. Kemahiran sukan olahraga. Ini masa untuk kita belajar kemahiran sukan. Jom. Sukan. Sebulan sebelum bermulanya Tamasya Olimpik Tokyo, persiapan kontijen negara dikejutkan dengan kabar yang mengecewakan. Berdasarkan sistem ranking terbaru Persekutuan Renang Antarabangsa FINA, penerjun negara Cheong Jun Hong tidak layak beraksi di Tokyo. Perkabaran duka itu disahkan oleh Setiausaha Agung Persekutuan Renang Malaysia MAS Mei Chan. Kini Cheong Jun Hong terpaksa mengharapkan sesuatu perubahan akan berlaku untuk menyertai Sukan Olimpik selepas beberapa usaha yang dilakukan oleh MAS. For the time being, until let's say there's some federations or some countries, during this pandemic that they cannot go to Japan, or some of the divers could have contracted the virus, and they don't have a replacement diver, then the slot is open again, then probably she might have a chance. Berdasarkan kepada sistem ranking yang dibuat FINA, hanya 15 penerjun sahaja layak beraksi di Tokyo susulan situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini.
Pengecilan jumlah penyertaan itu adalah berbeza jika dibandingkan tamasya sebelum ini yang menyaksikan penyertaan 18 penerjun keseluruhan. Jun Hong yang juga pemenang pingat perak Olimpik 2016 layak ke Tokyo menerusi acara 10 meter platform selepas menguasai kedudukan teratas sesi kelayakan kejohanan terjun Piala Dunia di Jepun Mei lalu. Selain Jun Hong yang berada di kedudukan ke-18, dua lagi penerjun Anne Tuxen dari Norway dan penerjun Perancis Elias Kalonji turut terlepas tiket ke Olimpik Tokyo. Tuxen sebelum ini menduduki tangga ke-16 manakala Kalonji di kedudukan ke-17 untuk layak ke Sukan Olimpik. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet angkat berat Paralimpik negara Boni Buniau Gastin. Ucapan itu atas pencapaian cemerlangnya memecahkan rekod dunia acara powerlifting. Menurut catatan dalam Facebook Istana Negara, Seri Paduka turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga atas kejayaan atlet berusia 22 tahun itu yang melakar sejarah baharu buat sukan angkat berat negara dan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Atlet kelahiran Kuching, Sarawak itu memecahkan rekod dunia dengan angkatan seberat 230 kg dalam kategori lelaki atas 72 kg untuk merangkul pingat emas pada kejohanan Piala Dunia Powerlifting Faza Dubai ke-11 di Dubai, Emirat Arab Bersatu kemarin. Boni menewaskan atlet China Peng Yu dan atlet Nigeria Namdi Innocent. Seri Paduka bertitah, kejayaan Boni memecahkan rekod yang selama ini dipegang oleh atlet Iran Rohallah Rustami amat bermakna buat Malaysia dan menjadi suntikan semangat kepada atlet tersebut untuk meneruskan beruan pingat pada kejohanan akan datang. Saingan bola sepak Liga Juara-Juara Asia yang bermula semalam menyaksikan wakil tunggal negara Johor Darul Takzim JDT terpaksa akur tewas tipis kepada kelab Jepun Nagoya Grampus 0-1. Dalam satu lagi perlawanan, kumpulan G, Pohang Steelers dari Korea Selatan menewaskan kelab Thailand Ratchaburi FC 2-0. Pertemuan Johor Darul Takzim JDT menentang Nagoya Grampus berlangsung di Stadium Raja Manggala, Bangkok. Berjaya menyerap tekanan Nagoya pada babak pertama, JDT mencemaskan lawan dengan percubaan menarik Bergson da Silva pada minit ke-37. Selepas rehat, aksi tambah rancang. Nagoya akhirnya berjaya membolusi gawang JDT menerusi Hiroyuki Abe yang turut dibantah pemain JDT dengan mendakwa lawan dalam kedudukan offside. Namun pengadil mengesahkan jaringan itu dengan kemenangan 1-0 berpihak Nagoya. Sementara itu, Pohang Steelers menewaskan wakil tuan rumah Ratchaburi FC pada satu lagi perlawanan kumpulan D. Pohang di depan seawal minit ke-11 selepas hantaran Manuel Palacios ditanduk kemas Boris Tasti meskipun diasat dua perlawanan lawan. Gol kedua Pohang menyusul pada minit ke-81. Kali ini menerusi gerakan menarik Lee Sang-hyuk sebelum melepaskan rembatan kencang. Pohang kini menduduki tangga teratas kumpulan G dan akan bertemu Nagoya Grampus pada Jumaat nanti. Bola sepak Euro 2020. Tiga pasukan dari kumpulan D mengesahkan tempat ke fasa kalah mati. England mara selaku juara kumpulan dan Croatia di tangga kedua. Manakala Republic Czech turut layak antara pasukan terbaik di tempat ketiga. Dua perlawanan terakhir kumpulan D berlangsung awal pagi tadi. England mengesahkan juara kumpulan selepas menundukkan Republic Czech 1-0, manakala Scotland tersingkir selepas tewas 1-3 kepada Croatia. Selepas satu kemenangan dan satu keputusan seri, England berdepan Republic Czech di Stadium Wembley. England menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-12 hasil tandukan Raheem Sterling yang bijak memanfaatkan hantaran Jack Grealish. Pada satu perlawanan di Hampden Park, Scotland gagal menggunakan kelebihan beraksi di arena sendiri. Sebaliknya, Croatia mengejutkan tuan rumah pada minit ke-17 menerusi Nikola Vlasic. Meskipun Scotland berjaya menyamakan kedudukan 3 minit sebelum tamat babak pertama menerusi Callum McGregor, Croatia kembali di depan hasil jaringan Luka Modric pada minit ke-62.
Pelawat terus garang mendominasi perlawanan menerusi gol ketiga pada minit ke-77 menerusi Ivan Perisic. Keputusan 3-1 kekal sehingga whistle penamat dan turut menamatkan kempen Scotland pada saingan Euro kali ini. Berikut kedudukan terakhir kumpulan D. England selaku juara dengan 7 mata, Croatia dan Republic Czech berkongsi 4 mata, namun Croatia di tangga kedua berdasarkan kelebihan jaringan. Namun Republic Czech masih boleh menarik nafas mengiringi England dan Croatia ke fasa kalah mati selaku antara 4 pasukan terbaik menduduki tangga ketiga. Aksi wingsuit berhampiran kawasan gunung berapi mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.